lagi. Bertemu kita kembali dalam rancangan BIM Back Talk siri ke-7 bersama saya hari ini pegawai psikologi di Kementerian Kerja Raya iaitu Encik Muhammad Afiq Faiz dan juga Encik Rahman Syahputra. Okey, apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Encik Afiq, Encik Rahman. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Baru lepas cucuk duduk ni. Oh ya kan? Semua dah cucuk kan? Dah cucuk dah. Seronok bila kerajaan umumkan fasa kedua untuk Selangor, KL dan wilayah air dengan Putrajaya kan. Dah lama kita duduk dalam fasa 1, tak nampak lagi dia punya cerahnya terowong tu nak ke fasa 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah dapat dia Lega akhirnya. sikit kan? Ya, betul. Banyak sebenarnya sebab kita dah 2 tahun kan? Betul. Okey. Tajuk kita pada hari ini ialah raikan kehidupan. So bermakna kita orang kata dah 2 tahun dah kita melalui pandemik ni. Dan sekarang ni rasa lega sikit lah sebab kita dah masuk fasa yang baru kan. Betul. Dan dijangka akan masuk apa orang kata fasa endemik. Betul. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Semoga kita dapat apa orang kata melalui kehidupan yang lebih selesa, kehidupan yang lebih aman, macam-macam dulu sebelum ni kan. Betul. So nak tak nak kita kena orang kata apa, berdamai dengan COVID-19 Betul. untuk kesejahteraan hidup. Ada juga persoalan kan, yang mana macam contoh ada saya baca dekat laman Facebook dah ada komen-komen kan kata saya tak nak hidup bersama dengan COVID ni. Sebenarnya macam ni lah, COVID dia dah memang wujud. Jadi nak tak nak memang kita kena hidup bersama dengan COVID. Jadi adalah beberapa risiko-risiko dia. Ada beberapa point yang kita kena tengok, yang mana apabila kita hidup bersama dengan COVID ni, ada yang kita perlu adjust ataupun sesuaikan sebenarnya. Jadi sebab tu kita bawa topik yang kita bawa pada tuan-tuan perempuan ni, raikan kehidupan. Instead of kita hidup dalam keadaan ketakutan. Saya sebenarnya suka tahu perkataan raikan kehidupan tu. Sebab setelah sekian lama kita tak meraikan kehidupan kita, betul tak? Betul. Cara kan? Betul. Kan Puan Rini kan? Sebab kalau ikutkan meraikan kehidupan ni, maksudnya kita menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi setelah 2 tahun kita menjalani kehidupan kita dengan keadaan yang berjaga-jaga. Of course kita akan berjaga-jaga lagi sekarang ni, SOP dan sebagainya. Tapi it's about time. Jadi tuan-tuan perempuan, kita semualah untuk kita identify sebenarnya aspek-aspek kehidupan kita yang kita perlu raikan. Macam ada juga aktiviti yang kita mungkin pernah buat dulu, tapi lama kelamaan kita rasa macam nak buat balik. Macam contohnya bila dah buka border besok, ada yang nak start nak pergi bercuti kan, bersenam, bersukan. Betul. Macam saya sendirilah, seronoknya dapat main badminton Kan? Dah lama kot tak dapat main badminton. Tapi dah dengan kawalan-kawalan yang dah ditetapkan oleh pihak penunjuk lah kan. Pelan-pelan lah kan. Betul. Jadi macam contohnya baru-baru ni pun selepas Kuala Lumpur ataupun Lembah Kelang diumumkan masuk ke fasa 2. Panggung wayang pun dah start buka. You know. Jadi benda-benda macam ni adalah benda yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Sebab ini semua adalah benda-benda aktiviti yang representing ataupun mewakili apakah itu kehidupan kita. Sebab apa-apa aktiviti yang kita nak buat, kita teringin nak buat, itu semua adalah benda-benda yang membebaskan kita. Ataupun dari segi psikologi ni adalah satisfaction, kepuasan yang kita dapat daripada beraktiviti tersebut. Saya baru-baru ni pun adalah saya pergi bawa family saya berjalan-jalan kat Putrajaya kan. Malam-malam tengok lampu tapi orang kereta je lah kan. Sebab nak keluar tu ramai. Bukan ramai lah, ramai kan. Tapi yang saya boleh banggakan tu, kebanyakannya daripada warga kita yang keluar beraktiviti di luar, mereka masih mematuhi SOP. Itu dah kebiasaan yang telah terdidik. Dah jadi kebiasaan. Jadi itu yang menyebabkan saya rasa bangga dengan rakyat kita, sebab kita masih lagi boleh menjaga disiplin lah. Kita diberikan kelonggaran, jadi kita enjoy the life it is. Saya pun tengok anak-anak main roller skate, lepas tu ada yang naik basikal kecil kan, lepas tu mak bapak pun akan ikut sekali. Duduk pun asing-asing, satu family duduk sana, satu family duduk sini. Jadi benda tu adalah satu benda yang saya nampak satu benda yang sangat positif. Di mana mereka dah start untuk hidup bersama dengan COVID. Ini langkah yang sangat-sangat penting sebenarnya tuan-tuan perempuan. It's not about
kita start takut dengan COVID dah sekarang ni? Ya. Secara realiti dia, pada saya lah, pendapat saya, secara realiti dia, COVID ni memang kita tak boleh nak, apa orang panggil, nak hindar. Memang tak boleh. Kita susah nak katakan nak hilangkan COVID daripada dunia. No. Dia ambil masa lah nak pulih kan. Dia sama macam menurut KKM lah kan. Bila COVID ni dia akan jadi sama macam H1N1 and then macam dengue. Dia akan jadi satu virus ataupun satu penyakit yang mana dah jadi kebiasaan pada masa akan datang. So mungkin ada cara-cara untuk mengubat masa tu kan, untuk diubat. So kita perlu tahu yang cara realitinya COVID ni akan bersama dengan kita. Tapi kita juga perlu tahu yang kita perlu ada batasan-batasan ataupun kawalan-kawalan kendiri yang perlu kita ikut. Betul kan ini? Macam contoh kita lah, apabila ada lebih banyak lagi kelonggaran yang akan dikeluarkan lepas ni kan, kita haraplah benda tu jadi. Sebab setelah sekian lama kita pun tak melihat kampung halaman. Kita pun dah start tak tahu dah hotel tu rupa macam mana kan, nak pergi cuti kan. Setiap bulan kapal terbang pun duduk dalam dia punya simpanan tu terlalu lama, kita pun rasa risau pula nak naik kapal terbang kan, nak berjalan dan sebagainya. Jadi apabila benda-benda macam ni dah pun diberikan kelonggaran, kita pun ada tanggungjawab jugalah sebenarnya untuk kita memastikan pertukaran fasa kita tu daripada fasa pasca pandemik kepada fasa pra-endemik itu berlaku dengan lancar. Okey, apa yang dimaksudkan saya dengan lancar tu, apabila kita lihat kepada persediaan-persediaan yang ada. Seperti contohnya persediaan kesihatan, persediaan psikologi dan juga persediaan emosi sebenarnya. Okay, sebab kita pun tak dapat nafikan semasa dalam fasa ataupun era pandemik, ada juga kita yang terkesan dengan keadaan ni. Yang memang ada kehilangan orang kata ahli keluarga, ada kehilangan rakan sahabat handai, ada kehilangan pelbagai lagi lah. Okay, jadi di mana aktiviti-aktiviti yang kita nak laksanakan ni kembali kemungkinan dirasai sebenarnya oleh kehilangan-kehilangan tersebut. Tapi benda ini semua adalah satu adjustment ataupun penyesuaian yang kita perlu lakukan. Sebab satu, macam saya katakan tadi lah, kita tak perlu rasa takut untuk nak meraihkan kehidupan kita yang ada sebenarnya. Jadi ada persoalan besar juga sebenarnya. Persoalan besar tu, adakah itu dari segi kehidupan saja, tapi macam mana pula dengan kehidupan profesional kita, iaitu kerjaya lah. Kan, adakah kita bersedia untuk nak masuk balik apa orang kata waktu bekerja seperti biasa? Sebab sebelum ni kan kita kebanyakan kita WFH, BDR kan. Kita dah apa orang panggil, dah BDR tu dah lama. Kita dah mungkin dah mula adapt dengan BDR. So pada masa akan datang ni mungkin kita punya mungkin kita punya pejabat ataupun kita akan dipanggil 100% untuk bekerja mungkin. Dan dalam masa tu macam mana kita nak adapt semula 100% untuk kita kerja tu. Kan sebelum ni kita bekerja, ada hari yang kita bekerja kat rumah, ada hari yang kita diarahkan untuk datang ke pejabat. Tapi bila dah 100% full utilize, so kita akan ada satu part adjustment lagi untuk kita berikan terhadap kita punya komitmen untuk kerja kita. Ini satu persoalan yang mungkin kita akan kupas. Betul. Kan, betul tak hari ni yang kita akan kupas di dalam BBT ni. Mungkin kita boleh lah kongsi bersama tuan-tuan dan perempuan Maksudnya isu yang penting jugalah kan, berkaitan dengan bekerja daripada rumah ni. Sebab kalau ikutkan tuan-tuan perempuan, bila bekerja daripada rumah itu adalah satu arahan kerja. Tapi apabila kita telah laksanakan dalam tempoh jangka masa yang panjang, dia dah menjadi satu benda yang kita anggap sebagai satu gaya kehidupan. Jadi ada risiko psikologi dia sebenarnya. Saya rasa tuan-tuan puan-puan sendiri pun tahu risiko psikologinya. Tapi tak apalah, for the sake of argument, kita bincangkan di sini. Okey, macam contoh antara risiko ni adalah di mana kita sebagai penjawat awam, kita sendiri ada rasa complacent lah. Complacency ataupun dalam bahasa Melayunya adalah selesa, terlalu selesa. Jadi apabila kita dah terlalu selesa dengan keadaan yang kita dah alami selama 2 tahun ni,
agak sukar untuk kita keluar daripada zon selesa kita, masuk balik kepada zon yang lain. Jadi ini akan menyebabkan kita rasa tergugat ataupun terancam. Jadi apabila ada ancaman ini, kita akan rasa bahawa benda yang kita dah biasa lakukan selama ni, which is our former ataupun previous kehidupan kita, adalah satu benda yang baru pula. Jadi ada risiko di mana di masa hadapan sekiranya kerajaan telah pun mengumumkan tiada lagi work from home, mungkin juga kaki tangan kerajaan ni ataupun kita lah sebagai penyewa awam, ada risiko di mana kita suka untuk nak apa orang kata mengikut arahan bekerja yang akan diberikan. Ada juga macam contohnya dulu kalau kita work from home, ada jugalah, saya pun faham kalau apa sakit-sakit sikit kita macam tutup mata lah, tak ambil MC dan sebagainya, ataupun jenis yang pergi bercuti tanpa memberitahu bercuti tanpa memberitahu ketua jabatan. Mengambil cuti lah, bukan bercuti tak boleh pergi mana kan. Lebih kurang macam tu. So benda-benda ni kemungkinan besar akan dibawa balik ke dalam amalan yang baru, which is amalan yang sedia dululah. Jadi ini adalah antara risiko-risiko yang kita perlu lihat. Adjustment seperti mana yang Cik Rahman bagi tahu tadi. Jadi reflection kepada diri sendiri itu penting. Itulah dalam macam saya lah kan. Saya jalankan satu kajian tinjauan yang berkaitan dengan tekanan semasa PKP. Kan, tekanan warga kerja semasa PKP. Nampak banyak tekanan-tekanan yang dihadapi di kalangan warga kerja yang berkaitan dengan kerja. Contohnya pembahagian kerja, bebanan kerja. So mereka ni susah nak adapt. Sebab sebelum ni mereka nak trigger bebanan kerja, diorang tak banyak bebanan kerja disebabkan oleh diorang boleh uruskan kerja diorang semasa di pejabat. Sebab banyak sources yang berada di pejabat. Tetapi sebabkan BDR, sebabkan WFH bekerja kat rumah ni, mereka terpaksa untuk bertungkul lumus untuk dapatkan ataupun untuk siapkan sesuatu kerja tu. Dan nak dapatkan sources tu, diorang terpaksa cari pelbagai sumber. Contohlah kan, nak dapatkan maklumat ni, alamak, benda ni ada dekat PC kat pejabat, macam mana nak buat datanya ada PC pejabat. So terpaksalah uruskan masa bila nak datang ke pejabat, uruskan anak lagi kan. Itu dalam konteks kepuasan pekerja. Ada juga yang mereka tertekan disebabkan oleh sukar untuk berkomunikasi. Okey, contohlah Cik Afiq Puan Rini. Okey, contohnya macam saya nak berhubung dengan Cik Afiq berkaitan dengan kerja. Maybe kami klik, okey, berkaitan kerja. Tapi bila saya call Cik Afiq tak angkat call. Cik Afiq, WhatsApp Cik Afiq dia tak balas. Ni contoh bukan Cik Afiq contoh. Okey, contoh, tak balas. So masa tu dia akan terganggu dari segi performa kerja pada masa saat tu. Dia akan rasa macam mana dia ni lambatnya kan. Emosi terganggu. Emosi tu terganggu. Bila emosi tu terganggu, dia ada satu apa orang panggil perasaan dipanggil malas lah aku nak buat. Dan motivasi dah hilang. So isu komunikasi ni menjadi salah satu faktor yang mana warga kerja tertekan disebabkan oleh PKP. Tapi saat sekarang ni kita perlu tahu yang fasa endemik akan bermula. Dan once fasa endemik akan mula, anda perlu untuk adapt, anda perlu untuk tune balik diri anda ke arah bekerja 100% di pejabat, dan anda perlu raikan diri anda untuk bersama-sama dengan rakan sekerja yang lain supaya anda tidak lack of communication dekat situ. Betul, sebab kalau ikutkan perkataan tertekan tu banyak lah. Kita jumpa masa PKP, work from home, BDR. Jadi sebab tu kita bawa tajuk yang sangat sesuai, iaitu kita raikan kehidupan. Betul. Sebab it's about time, sudah tiba masanya tuan-tuan puan-puan lihat kehidupan tuan-tuan puan-puan lebih daripada pandemik. Sebenarnya. Okey, dan saya pun yakin kebanyakan daripada tuan-tuan puan-puan yang berada kat rumah sekarang ni, yang masih lagi bekerja di rumah dan sebagainya, tak sabar sebenarnya untuk kita masuk bekerja 100%. Sebab apa? Sebab itu adalah aktiviti yang mana kita rindu.
Sebenarnya tuan-tuan puan tak payahlah nak menipu dengan kami. Dan kami tahu sebenarnya datang kerja tu adalah satu benda yang dirindui sangat-sangat. Ya. Betul. Sebab tu kadang-kadang apabila kalau kerajaan umum kan PKP tak boleh nak datang pejabat ke apa benda kan, kita rasa macam satu kerugian. Betul. Kita rasa alamak nak kena duduk rumah. Bukan biasa sebab kan? ya, sebab itu adalah rutin harian kita sebelum Dah bertahun-tahun. itu adalah kehidupan kita. Nak tak nak memang kita rindu pejabatnya. Saya pun kalau tak tahu pejabat saya haru tau. Kita Mungkin ini sehari dua okey lah kan. Kata kan. Tapi kalau ambil masa yang lama betul. tu, rindulah. Saya Rindu. sendiri pun. Siapa yang tak rindu, betul tak? Kat situ lah tempat kita buat kerja, kat situ tempat kita jumpa kawan. Macam budak sekolah lah, tak pergi sekolah lama dia jadi anak pakai lah. Betul. Kan? Dia macam tu lah. Ibaratkan macam tu. Sebab kita ada kehidupan kita yang dah terdahulu, di mana kita sangat merinduinya. Belum termasuk aktiviti-aktiviti yang lain. Macam contohnya lunch bersama rakan-rakan di luar, ataupun kita ada company outing, ataupun outstation dan sebagainya. Itu adalah benda-benda yang kita sangat rindukan, kehidupan-kehidupan kita yang lama. Sebab tu meraihkan balik itu adalah kunci utama dia dalam fasa endemik ni. Okay, endemik is not because kita dah start untuk takut balik COVID dan sebagainya, tidak. Numbers is there. Numbers akan tetap ada, tapi yang di pihak kami rasa lega lah, sebab kita rakyat Malaysia kita ambil inisiatif untuk kita push pada vaksin. Jadi sebenarnya push pada vaksin supaya kita dapat membendung dan juga memelihara kita punya tahap kesihatan. Walaupun ada kes-kes jangkitan yang baru setiap hari, tapi kes-kes sembuh pun banyak. Kes sembuh banyak, satu. Yang kedua, kebanyakan kes-kes COVID yang KKM keluarkan tu adalah pada tahap 1 dan 2 sahaja. So kebanyakan ward-ward dekat hospital di negara kita ni kebanyakan dah mula untuk tutup, maksudnya dikurangkan. Mungkin dulu 5 ward, sekarang dah wujud 1 ward sahaja untuk jadi nampaklah inisiatif tu kan. Di mana apabila kita lihat kehidupan individu tu semakin improve, semakin meningkat. Jadi di sini ialah kita punya keyword tu, meraihkan tersebut. It's about time lah sebenarnya tuan-tuan puan. It's no more about macam mana lagi nak adjust tentang pandemik dan sebagainya. No, you should actually, the right word is embrace. Okay, embrace, understand about COVID-19 dan sebagainya. Kita bukan pro COVID-19 di sini, tidak. Tapi kita nak memberitahu ada risiko sekiranya tuan-tuan puan masih lagi hidup dalam ketakutan dengan COVID-19 after almost 2 years. Kita hidup dengan COVID. Jadi sebenarnya tuan-tuan puan, it's about time kita embrace kehidupan lah. Sebab ada benda-benda dalam kehidupan kita yang layak untuk kita raikan. Yang sebenarnya even kalau ada individu yang meninggalkan kita pun semasa COVID pun, mereka pun ingin kita meraihkan kehidupan kita, seperti mana mereka ingin meraihkan kehidupan mereka juga. Kan? So macam bila meraihkan kehidupan ni, macam saya sendirilah. Saya dah mula meraihkan kehidupan saya once kerajaan umumkan Selangor tu masuk fasa 2. Sebab kan masa fasa 2 tu kita dah boleh untuk bawa anak-anak keluar, anak dengan ni lah, dengan terkawal lah anak keluar ni kita boleh dine in. So masa tu lah kita nak raihkan kehidupan kita. Sebelum ni kita makan kat rumah aja. Dengan keadaan rumah yang dah biasa kita tengok, yang biasa kita ni lalui kan. So ini membuatkan kita boring. Dalam keboringan ni dia akan buatkan kita punya psikologi tu agak terkesan sedikit. Orang terkesan tu lah wujudnya tekanan, wujudnya sikap-sikap perasaan-perasaan yang tak terkawal emosinya, tingkah lakunya. So dengan perkara ni kita boleh ekspreskan kita punya emosi ke arah positif untuk kita raihkan kehidupan kita ke arah yang lebih positif dalam fasa pandemik. Pra-endemik. Bila kita dah berada terlalu lama dalam kancah konflik lah, kita panggil pandemik ni konflik. Bila kita dah terlalu lama dalam konflik, kita sebenarnya telah pun digarapkan satu pemikiran yang sangat negatif, which is life is a bit useless. Dia tak ada jalan keluar. Sebab tu kita tengoklah macam kami ulas sebelum-sebelum ni dalam siri-siri Bin Bag Talk yang sebelum ni kan, macam kes bunuh diri, kes tekan, kes pelbagai lagi masalah-masalah masyarakat dan sebagainya yang wujud sewaktu pandemik COVID-19. Sebenarnya apabila kita terlalu lama dalam kancah negativity ataupun pemikiran negatif,
benda ni boleh menyebabkan pemikiran kita berada pada tahap yang tidak sihat. Okay, that's why kita perlu lihat kembali sebenarnya di mana tahap pemikiran dan juga tahap kesihatan mental kita. That's why meraihkan kehidupan yang ada itu adalah salah satu terapi ataupun salah satu benda yang boleh merawat kembali perasaan risau kita, takut kita, tekanan kita dan sebagainya. Tapi saya pun tak nafikan di sini untuk meraihkan kehidupan agak sukar sebab benda ini adalah berbeza antara individu. Sebab individu yang antara individu A dengan individu B ni berbeza pengalaman kehidupan dia. Individu A mungkin mudah untuk dia meraihkan kehidupan disebabkan oleh dia tidak kehilangan seseorang. Tapi individu B setelah kehilangan rakan, ahli keluarga dan sebagainya disebabkan COVID, dia agak ambil masa sedikit lah untuk recover. Tapi still, peluang untuk meraihkan kehidupan tu tetap sama. Apa kata orang tu, kehidupan mesti diteruskan. Betul, life must go on. Nak tak nak mesti diteruskan kan. Betul. So raikanlah kehidupan kita tu dengan abang kata apa, dengan sejahtera, dengan aman, dengan gembira. Kalau kita lihatlah kan, konteks kehidupan tu luas sebenarnya kan, jeraman Poly ni kan, dia luas tu maksudnya di sini kita lihat kepada interaksi, kita lihat kepada pengalaman kehidupan, kita lihat kepada apa yang kita alami. Okey, kalau kita tengok kepada interest manusia, okey, saya yakinlah tuan-tuan perempuan sendiri ada interest tuan-tuan perempuan yang tak sabar tuan-tuan perempuan nak buat. Once kata buka je border, buka je semua benda nak buat. Nak pergi wayang, nak pergi bercuti, nak pergi staycation, shopping dan sebagainya lah. Even sekarang pun shopping dah boleh dah. Dah banyak kedai dah buka dan sebagainya. Dan kita lihatlah baru-baru ni adalah minggu pertama di mana fasa kedua di Lembah Kelang. Kereta dah penuh atas jalan. Betul. Kan. Jadi rakyat dah start untuk rasa kurang takut kepada COVID, tetapi masih lagi berjaga-jaga. Itu yang penting masih berjaga-jaga. Seperti DG Kesihatan kita lah bagi tahu, walaupun diberikan kelonggaran, tapi kita masih lagi perlu menjaga SOP. Bukan apa, untuk melindungi orang-orang yang berisiko lagi lah. Sebab kita pun tak nafikan dalam ada yang vaksin, ada yang masih tak ambil vaksin lagi. Jadi di mana kita perlu berhati-hati lah di situ. Alright, jadi di mana meraihkan kehidupan ni sebenarnya tuan-tuan perempuan adalah bukan sahaja dari segi spiritual saja. Okey, bukan dari segi spiritual, bukan dari segi aktiviti sahaja, tapi sebenarnya penghayatan tu. Macam baru-baru ni yang saya share tadilah, saya pergi ke Putrajaya, saya bawa family saya, bila saya lihat keluarga lain rasa seronok, ada anak dia pergi peluk bapak dia dekat park kan, dekat taman kan, ada yang hampar tikar pun ada dekat tengah-tengah jalan tu, ada Putrajaya jalan besar kan depan Palace of Justice, lepas tu ada tengah tu ada macam ruang sikit, ada lagi hampar, buat macam piknik kan. Macam gila kan, rasa macam seronok lah bila kita tengok rakyat kita dah start untuk recover dari segi emosi, bukannya sebab rakyat suka sangat nak merusuh ke apa, tak. Sebenarnya yang merusuh tu belakang cerita lah kan. Tapi ni yang membuat aktiviti bersama dengan keluarga, kita dah start enjoying life as it is. Itu yang penting sebenarnya tuan-tuan puan. Apabila kita ada purpose dalam kehidupan, macam tu jugalah kita dengan penyawak awam kan, purpose. Okey, bila kita terlalu lama bekerja dari rumah dan sebagainya, ni masuk pada bekerja balik lah. Okey, kita dah kehilangan purpose sebenarnya. Sebab apa? Sebab saya pun selalu dah bagi dalam ceramah-ceramah saya di mana warga kerja selalu tanya, "Cik, bila BDR lama ni dia memang masalah kan?" Dia kata sebenarnya BDR tu tak masalah, orang tu yang bermasalah sebenarnya. Kalau kan BDR tak bermasalah, dia dah cantik lah sebenarnya BDR tu. Diwujudkan, dirumuskan untuk membantu penyawak awam juga. Sebab kita pun tahu ada kadang-kadang ibu bapa yang masih lagi tak boleh nak hantar anak ke sekolah, ke tadika. Jadi BDR tu wujud untuk kita adjustkan. Maksudnya kita pakai dua topi dalam satu masa. Topi keluarga sebelah dengan topi pekerja lah, penyawak awam kan. Tapi di sini juga kita diberi peluang untuk kita adjust. Adjust kita punya peranan tersebut. Tapi apabila setelah kita dah masuk dalam pra-endemik ni, kita pun dah kena ready untuk kita dah start asingkan topi tersebut. Even Kementerian Pendidikan pun dah keluarkan garis panduan untuk pembukaan sekolah balik.
Jadi fasa ketiga pun tadika dah boleh dah beroperasi. Jadi mak bapak dah boleh hantar anak ke tadika. Jadi inilah peranan kita sebenarnya. Ada macam main video game lah, nak pergi next level dia kena usaha sikit. Kita lah peranan kita ni sekarang ni. Jangan nak asyik nak desak kerajaan buat fasa, tukar fasa, tapi kita sendiri tak boleh nak berubah. Sebab tu kata polisi, peraturan tu semua dah okey dah. Kita sendiri, kita mainkan peranan kita lah. Bila banyak sektor dah buka, contohnya macam sekolah dah buka, tadika dah buka, hal-hal yang menguruskan anak ni semua boleh diuruskan. Okey, semua boleh diuruskan sebab salah satu perkara yang kita hadapi semasa pandemik ni adalah bab pengurusan masa. Betul. Kita nak uruskan masa kita untuk bekerja, kita nak uruskan masa kita untuk anak-anak, untuk keluarga kan, bab pengurusan masa. Tapi once dah mula untuk kepada pra-endemik ni, so pengurusan masa kita boleh di-adjust, boleh diuruskan dengan step by step ke arah yang lebih positif. Betul. Kan? Ke arah yang positif sebab kita, macam saya katalah, kita mungkin akan berada dalam situasi yang mana 100% akan bekerja nanti. So once dah macam tu, kita perlu fikirkan macam mana kita nak uruskan masa kita untuk uruskan anak, uruskan masa kita untuk uruskan bab urusan kerja, keluarga. Yang tu kita perlu untuk fikir sekarang. Okey, walaupun dikatakan dalam fasa endemik ni sekolah masih lagi belum dibuka, tapi Kementerian Pelajaran, Pendidikan Malaysia telah membuat satu guideline yang yang sistematik untuk sekolah dibuka kembali. Betul. Once sekolah dibuka kembali, kita bolehlah adalah ruang ruang untuk kita uruskan anak kita secara lebih selesa lagi lah. Kan? Berbalik kepada tajuk kita raikan kehidupan. Sebenarnya benda ni bukan kita je. Kalau besok sekolah dah buka kan, anak kita pun dah start rasa dah sebenarnya. Sebenarnya diorang pun suka masuk sekolah balik, jumpa kawan-kawan, you know. This is transition tadi, pertukaran. Pertukaran daripada kita hidup dalam keadaan COVID ataupun pandemik kepada hidup seperti biasa. Budak-budak dah boleh pergi sekolah, dah boleh beli gula-gula kat tepi jalan, you know, benda-benda macam tu lah. Jadi diorang pun tengah tunggu sebenarnya benda ni. Jadi meraihkan kehidupan seperti mana yang mereka pernah lalui sebelum ni. Jadi itu keyword dia sebenarnya, meraihkan. Tapi kalau kita sendiri pun nak pergi sekolah ataupun nak pergi ke tempat kerja pun masih takut-takut. You know, nothing changes. Sebenarnya mindset kita lah yang penting. Dalam proses pra-endemik ni, mindset kita yang penting. Kalau kita tak rasa kita dah masih lagi rasa takut dan sebagainya, there must be something wrong. Okay, sebab kita dah ambil measure. Dan sejarah pun sebenarnya tak pernah menunjukkan bahawa kita tak boleh nak maju ke hadapan setelah kita ada krisis. Macam contohnya pandemik pun pernah berlaku pada tahun 19,000 dulu dengan Spanish flu dan sebagainya. Ramai juga populasi dunia yang meninggal dunia dan sebagainya. Tapi masih kita boleh resilient, kita boleh bertahan lagi sebab kita tahu ada usaha. Ada usaha dan sebagainya. Jadi keyword dia adalah usaha, which is individu tersebut. Kita sendirilah kena mainkan peranan tu, tuan-tuan puan. Kalau tuan-tuan puan masih lagi dalam fasa takut, fasa marah, fasa kecewa, tak puas hati. Yes, this one must be beyond that. Tuan-tuan puan dah kena ready untuk embrace fasa di mana kita kena raikan balik kehidupan kita. Kalau tak, nanti tuan-tuan puan pergi bercuti pun nampak juga asyik duk kerja marah je. Betul tak? Kan? Pergi cuti dah asyik kerja marah orang dekat lobby hotel. Kenapa saya punya breakfast ni macam-macam lah kan? Sebab you masih ada lagi benda yang tak selesai. Jadi tak boleh enjoy dengan family you. Pergi kat pantai, ambil batu duk kerja paling kat laut je. Contohnya nak lepaskan kemarahan kan. Lebih kurang macam tu lah. So you cannot enjoy your life. Sebenarnya kalau kita tengok pada optimistic level of thinking, setengah orang tak suka traffic jam. Tapi bila saya nampak traffic jam, ni lepas COVID lah, lepas pandemik. Sebelum pandemik tu menyampah juga kan traffic jam. Tapi ini lepas daripada tu, saya rasa seronok. Sebab saya dah start rasa dah macam I'm part of society back. Masyarakat kita dah start berfungsi balik. You know, kalau kita traffic jam macam okay, seronok je tengok orang tu duduk dalam kereta, duduk menari-nari, menyanyi kan. Mungkin dia pun seronok lah kot keluar rumah kan. So that is the smallest thing yang kita boleh buat untuk meraihkan kehidupan kita.
enjoy every single bit of second that you have in your life. Sebenarnya kan? Betul. Itulah pada saya pun insya-Allah lepas kita dah semua dah dapat vaksin apa semua kan. Orang kata apa? Kita berusaha. Berusaha dan bertawakal. Kalau tak ke manalah kita. Maksudnya tak boleh nak pergi mana, duduk dalam rumah, nak bekerja tak boleh, nak pergi jalan-jalan, nak balik kampung especially kan. Betul. Balik kampung tu yang penting tu. Itulah dia. Sekarang banyak tempat-tempat yang mementingkan complete dose. Betul. Complete vaksin. Contohnya macam dekat RCC, kat Sogo. Dekat mana-mana Yalah, pun. Contohlah kan. Nak balik kampung. Barang tu dekat Sogo je, tapi kita tak complete vaksin lagi. So orang tak complete vaksin memang tak boleh lah masuk Sogo. So macam mana kita rasa macam bila lah aku nak masuk Stress Sogo? tau. Bila lah aku nak masuk Sogo? Contoh macam tu lah kan. Itu yang dimasukkan dengan raikan kehidupan untuk kita rasa kepuasan hidup kita. Sama ada secara personal ke, secara profesionalnya dalam bekerja ke. Kita perlu rasa kepuasan hidup kita untuk kita terus hidup, move on. Kita ada hak lah sebenarnya. Tuan-tuan perempuan jangan endahkan benda ni. Kita sebenarnya ada hak untuk kita rasa puas dan meraihkan kehidupan kita. Jadi jangan nafikan hak tersebut kepada diri sendiri dan juga jangan nafikan hak tersebut pada orang lain. Sebab sebenarnya benda-benda macam ni dia kita hidup dalam masyarakat. Bila kita hidup dalam bermasyarakat, ada benda yang kita perlu buat, kita perlu lihat kepada diri kita yang memberikan impact pada orang lain. Kalau itu dari segi macam contoh vaksin lah, kita ambil contoh vaksin, ataupun yang paling less sensitive sikit kita ambil bekerja, BDR kan. Kalau kita start fikir tentang diri kita, kita akan start fokus kepada aku nak urus anak aku, bos ni sibuk je nak minta macam-macam. Aku nak kena masak untuk ni kat rumah, ni bos minta macam-macam. Tapi kita lupa tiap-tiap bulan yang kita duk tengok My Bank to You tu apa benda. Ya, betul. Betul tak? Gaji Jadi saya bukan ustaz tau nak cerita pasal berkat tak berkat gaji. Itu masing-masing ada besar kan. Tapi itu memang tak boleh. Bagi saya tu benda tu yang perlu kita tengok dulu. Betul. Kalau macam contohlah, kita faham lah kan, macam contoh dilema BDR tu memang sentiasa akan ada. Tapi benda tu tak berubah dengan apa yang kita jadi pejabat. Jadi adjustment tu perlu dibuat besok tuan-tuan perempuan. Saya yakinlah antara gejala-gejala yang akan berleluasa besok lepas tuan-tuan perempuan masuk balik ke pejabat adalah satu, susah nak bangun tidur. Confirm. Susah confirm nak bangun tidur. Buat pengurusan masa tu lah. Yalah. Susah nak bangun disiplin tidur. diri kan. You dah start rasa pengurusan emosi pun dah macam alamak kena masuk pejabat lah. Macam you know that Monday blues is not only Monday. It's going to be Tuesday, Wednesday, every day. Seminggu tu. Seminggu tu everyday blues lah senang cerita. Dengan tempat kerja pun yang mana tak pernah masuk cubicle ke apa kan. Je lah. Yang mana yang dah lama tinggal cubicle tu kan, tengoklah macam-macam lah, pensel dah tak ada lah, stapler dah hilang lah. Lagilah nak mengamuk kan. Lebih kurang macam tu lah. Ada lagi pelbagai lagi dari segi pengurusan. Contoh cuti. Kita duduk di BDR, kita rasa tak perlu apply cuti. Sebab kita duduk kat rumah je. Kalau kita berbuih sakit kat rumah pun kita berbuih seorang-seorang je. Contohlah tak payah ambil MC apa semua kan. Tapi bila dalam keadaan di pejabat, kita kena ada ikut peraturan, kena minta MC, kena pergi apply hermis cuti. So benda-benda tu adalah tabiat yang telah lama kita mungkin tidak buat. Jadi akan ada satu resistance ataupun penolakan ke arah pelaksanaan dia. Ini adalah benda-benda yang kita kena tengok juga. Selain daripada meraihkan kehidupan, kita juga kena lihat kembali ataupun reflect balik tentang apa yang kita dah tinggalkan sebenarnya. By doing that back, you will gain back. Kita akan dapat balik meraihkan tersebut. Instead of kita menolak sebenarnya. Jadi kita tengoklah tuan-tuan perempuan, diri sendiri yang penting. Betul. Puan Rini ni mesti rindu kan nak di kampung. Semua rindu. Yang tu yang first yang saya nak buat. Nampak tak? Maksudnya faktor keluarga itu adalah satu faktor juga kepada meraihkan tadi. Yelah betul lah, tapi macam kita kan, kita dah dewasa, maksudnya kita still lagi boleh sabar lah. Pada saya lah, memanglah sesiapa pun nak jumpa mak ayah kan, nak balik kampung, nak jumpa mak ayah, nak jumpa family. Tapi orang kata dengan zaman COVID sekarang ni, nak tak nak kita kena cuba sabar je lah nak buat macam mana. Tapi yang orang kata yang rasa sedihnya, yang rasa macam ya Allah tak sampai hati saya tengok bila anak
Hari-hari duk tanya kan, Bila bila balik kampung. balik kampung. Dia pun dah faham tau, dengar dalam TV kan, bila PM umumkan channel macam ni kan, dah boleh balik kampung. Saya rasa macam tak tahu nak cakap. Saya kata okey, insya-Allah kita boleh balik nanti satu hari. Macam sebelum ni pun dengan orang kata apa, nak masuk zaman nak masuk era endemik ni, so mungkin diberi kelonggaran atas negeri apa semua kan. Dia dah faham anak saya terus nak kemas baju. Saya kata nanti dulu, mungkin hujung bulan ni ke apa semua kan. Saya pun macam itulah yang Yelah, anak-anak lah orang cakap nampaklah di mana even anak-anak kita lah, kanak-kanak ataupun anak kita sendiri pun nampak orang kata perubahan pada dinamik tersebut. Diorang pun dah start untuk rasa seronok. Jadi sebenarnya kita pakai konsep kita pakai konsep supply and demand lah. Contohnya lagi banyak you hold your supply, the demand will be much more higher. Jadi bila demand tu much higher, apabila kita release the supply, demand tu berbur-bur nak supply tu. Jadi macam tu jugalah dengan kita. Lagi lama kita ditahan untuk balik ke kampung, untuk buat aktiviti yang kita suka, perasaan itu lagi meninggi. Jadi kita akan lebih menghargai. Sebenarnya lebih menghargai, lebih bersyukur dengan apa yang diberikan sebenarnya. Itu yang penting. Macam mana pun ya, kalau kita lebih menghargai sesuatu perkara tu. Contohnya macam kita, dengan keluarga, kita lama tak jumpa keluarga, kita nak jumpa sangat keluarga. Tapi satu je yang perlu kita perlu fokus, perlu ambil berat tentang ni adalah pastikan ahli keluarga tu dah ambil full vaksin. Sebab apa? Sebab itu penting. Itu paling penting. Mak ayah kita kat kampung, kita pun sebenarnya kita risau. Kita nak jumpa mak ayah kita kat kampung yang mana kalau dah full vaksin okey. Tapi yang mana belum lagi vaksin ataupun not complete yet, dia akan membuatkan macam saya sendiri, saya risau nak jumpa dengan mak ayah saya sebabkan belum lagi complete. So bila ialah kita datang belum complete, mak ayah belum complete, tapi kita datang jumpa dengan dia, tiba-tiba berjangkit. Once berjangkit pada tahap yang teruk. So itu lebih membuatkan kehidupan kita lebih jadi tak keruan. So mana raikan kehidupan kalau macam Kita tu? nak raikan kehidupan, bukan nak raikan kesengsaraan. Sebenarnya betul lah tu, macam Cik Rahman katakan, vaksin penting. Okey, tak apa, benda tu memang pilihan pun sebenarnya. Tapi ada banyak kesan ni kepada masyarakat lah. Betul. Kita kat sini bukan nak kata kita pro vaksin, tak. Tapi kita tahu apa itu yang penting dalam kehidupan kita untuk kita ambil. Okay, you tak nak ambil vaksin, ikut you lah. You buatlah society you sendiri ke dan sebagainya. Ikutlah macam mana kan. Itu adalah hak you sendiri untuk ambil vaksin ataupun tak. Tapi kita tahu kepentingan vaksin tu sebab kita tawakal. Itu yang penting. Dari selama kita tawakal dan sebagainya. Jadi itulah konsepnya. Sama juga dengan konsep menghargai ataupun meraikan kehidupan. Di mana kalau kita sendiri ambil inisiatif tersebut, kita akan rasa kemanisan tu. Macam yang Cik Rahman beritahu awal tadi, bila dah program vaksinasi tu dah orang kata dah dibesarkan, dah dinasionalisasikan ataupun dikebangsaankan, benda tu ada impact dia dan kita nampak. Hospital dah semakin tutup, buat COVID dan sebagainya. So sebagainya, kan? Selangor pun dah makin turun kan. Kan? Sebelum ni 6,000, 5,000, 7,000 kan. Alhamdulillah lah. Kita pun dah masuk fasa 2 lah. Satu kesyukuran bila kita melihatkan Lembah Kelang ni turun kes COVID ni dengan apa orang panggil, dengan begitu cepat selepas herd immunity di ni kan. Jadi bila ada kesan di situ kita tengok pun, saya pun tengok macam gila baru-baru ni saya share yang saya pergi ke Putrajaya kan, malam-malam saya bawa anak saya pergi jalan-jalan dalam kereta kan. Selain daripada tu, even di KKR sendiri pun pagi-pagi kan kita datang kerja dan sebagainya, kita ada lihat pelbagai masyarakat kita yang jogging pagi-pagi. Relax jogging kan. Kadang-kadang bawa anjing jalan kan. Benda-benda tu dah orang kata orang dah semakin seronok dah untuk buat. Meaning that kehidupan mereka dah kembali mungkin akan kembali seperti normal. Tapi dalam proses tersebut diorang enjoy apa aktiviti yang diorang buat. Itu pun salah satu kesedaran Cik Afiq hari ni salah satu kesedaran yang mana diorang jogging sebenarnya untuk menjaga ataupun meningkatkan kesihatan diorang. Dari segi bersenam, keluar peluh selama ni sebelum pandemik ni kita bersenam, tak best lah bersenam, penat lah kan? So sekali keluar nak kena mandi. 4 kali keluar 4 kali kena mandi.
Yang untungnya syabas. Bayar bil lain. Ya, tapi ialah kesedaran masyarakat kita berkenaan dengan kesihatan ni dah makin meningkat. Ialah disebabkan oleh pandemik ni, ada juga kebaikan pandemik ni berlaku. Masyarakat kita dah mula sedar tentang kesihatan diri mereka dan mula untuk exercise dan mula untuk tingkatkan dia punya antibody, ketahanan body dan juga ni lah tahap kesihatan diri mereka supaya mereka lebih lebih segar menjalani kehidupan. Betul. Seperti sedia kala. Saya sendiri pun lah, saya sendiri pun buat eksperimen pada diri saya juga sebenarnya. Ambil peluang COVID lah sebenarnya kita. Ambil peluang COVID sebab macam dulu saya pernah lah terfikir macam mana agaknya kehidupan manusia kalau kita tak pernah berehat seumur dalam tempoh yang jangka masa yang panjang. Saya ingat saya okey lah, tapi sebenarnya kalau lihat benda tu memang ada kesan lah. Macam contohnya masa COVID kita memang all out lah, kita berikan perkhidmatan kepada warga kerja, contoh urusan psikologi kan. Saya dah angkat setahun dah kita ambil cuti sebenarnya. Cuti tak pernah ambil, MC 4 tahun tak pernah jalan. Bukan kata tak pernah sakit lah, tapi kita soldier on je. Kalau sakit tu telan Panadol, jalan je pergi masuk kerja kan. Bukan sebab worker of the month or worker of the year, no. Tapi sebab kita rasa kita masih lagi boleh push tau. Jadi bila dah keadaan macam ni, saya rasa sebenarnya ada risiko-risiko burn out. Same goes juga dengan masyarakat kita. Apabila dah terlalu lama dalam keadaan yang negatif, kita dah tak boleh melihat sesuatu benda yang tu positif walaupun diberikan peluang. Macam saya nak kata saya burn out kerja tak, tapi cuti tu memang tak pernah rasa lagi lah dalam tempoh setahun tu. Jadi bila saya buat eksperimen tu, saya lihat memang agak sukar lah. Jadi kena fikiran tu, bilalah nak cuti, bilalah nak cuti. Sebenarnya itu jugalah dalam point dalam menghargai kehidupan ni sebenarnya, ataupun meraihkan kehidupan. Dalam kehidupan kita, sometimes we need to just take one step back and then try to enjoy life. Jadi sebenarnya macam tu lah dalam point. Kalau dalam kehidupan kita, we just need someone or something untuk push kita untuk menghargai apa yang kita ada. Betul. Lah banyak cabaran. Masa sekarang ni kita banyak hadapi berbagai cabaran. Cabaran-cabaran yang dari segi penjagaan anak, PDPR anak, cabaran-cabaran yang berkaitan dengan ada orang yang dia terpaksa BDR disebabkan oleh ada pasangan yang terpaksa bekerja setiap hari. Kan? Itu salah satu cabaran juga kan. Tapi macam mana pun dalam fasa endemik, pra-endemik ni, kita perlu untuk ready, persiapkan diri untuk kita prepare. Sediakan apa keperluan-keperluan dan apa yang perlu diambil perhatian lepas ni. Itu yang paling penting. Preparation kita perlu ada sekarang ni untuk kita tidak tertekan, untuk kita baik kata Cik Afiq lah, jangan kita raikan kesengsaraan pula lepas ni. Kita perlu raikan kehidupan kita dengan segala preparation, dengan apa yang kita perlu hadapi. Sebab banyak sektor dah buka. Kan, once sektor dah buka, kita boleh plan pelbagai cara untuk kita raikan kehidupan kita pada masa akan datang. Macam Satu lagi lah, bila sentuh pasal apa yang kita perlu buat kan. Risiko sebenarnya, risiko COVID tu saya tak nak sentuh lah, semua orang tahu kan. Saya nak sentuh pasal risiko lifestyle, gaya hidup lah. Gaya hidup di mana apabila kita dah pun masuk dalam pra-endemik, gaya hidup yang kita ada tu akan sentiasa berubah lah. Contohnya risiko pada ibu bapa pun ada. Macam contoh sekolah dah buka, anak dah 2 tahun tak pernah masuk sekolah, duk asyik belajar PDPR. Boleh tengoklah mak bapak macam mana jadi singa pagi-pagi nak suruh mandi pergi sekolah. Itu pun risiko juga. Bila mak bapak dah menyinga, masuk pejabat pun dia menyinga juga. Yes, betul. Jadi inilah yang macam Cik Rahman beritahu tadi, preparation tu kena ada. Sebab ada banyak benda dalam faktor kehidupan kita yang dah pun berubah masa pandemik ni. Bukan hanya risiko kepada COVID saja, tapi risiko kepada lifestyle, gaya hidup kita. Contohnya macam tadilah, even kita sendiri pun, percaya ataupun tidak, apabila kita bekerja daripada rumah terlalu lama, jadual makan kita pun dah lari. Sebab bila kita nak makan, kita buat kerja kan, kita nak makan, kita kantin pula dah. Dapur kat situ je. Kan, nak makan kita pukul 10, tak payah makan lagi lah. Lepas tu pukul 11 ni makan.
Lepas tu bila nak rehat tengah hari macam nak makan ke? Baru lepas makan lah pukul 11 tadi. Tak nak lah. Tak jadi makan. You makan pukul 3. Dah lari dah. Jadual makan dah lari. Sebab tu kadang-kadang ada yang bertanya dengan saya benar sesi, cik, macam mana cik nak kurangkan berat badan? Kau tanya aku lebih kurang ke? Kan? Lebih kurang macam tu lah. Dan ada banyak benda lah. Dan benda ni pun risiko pada kesihatan juga. Jadi apabila kita dah masuk balik kepada bekerja fully dekat pejabat, ataupun kita dah start transition masuk kepada endemik. Jadi benda-benda ni yang kita kena lihat balik lah tuan-tuan dan puan. Sebab metabolisme tu pun ada kaitan dengan biologi badan kita. Jadi termasuk juga dengan anak-anak. Apabila kita bekerja daripada rumah, kita tak mandi pun tak apa. Betul tak? Kan? Contoh you bangun tidur kan, you lalak sikit je. Lepas tu you duduk je dekat depan laptop tu, you buka balik email semua kan. Tak ada orang nak tahu pun. Sebenarnya atas betul kan? pakai kemeja, bawah pakai seluar pendek kan. Betul. Sebab dulu kita ada satu rutin di mana sebelum you pergi kerja, malam tu you dah iron baju. Betul. You know, dah start fikir besok nak pakai baju apa. Nak jumpa dengan ni, patut ada yang jadi pakat dengan geng lain. Besok pakai jauh biru kan pun ada juga. Kan? Jadi benda-benda macam tu adalah gaya hidup yang kita dah lama tinggalkan. Tapi nak tak nak kita kena buat balik. Jadi adakah kita dah bersedia untuk buat balik? Ini juga part of raikan kehidupan tadi. Apabila kita dah ready kan, kita dah start untuk raikan balik apa benda yang kita hilang. Betul. Once, okay, masa pandemik, masa PKP, kita selalu BDR dan juga selalu berada dekat rumah. Masa PKP ni banyak yang saya tengok melalui media sosial, melalui pengalaman sendiri pun dia juga, melalui observation pun dia juga. Ramai orang yang expresskan dia punya critical thinking ke arah kepada creativity. Kan, contohnya macam decoration rumah. Kan? So, tak pernah buat kan? Dulu tak pernah buat. Sekarang masa PKP dia start buat benda tu. Dia expresskan emosi dia untuk dia hias rumah. So daripada situ dia boleh membuatkan pada masa akan datang dia lebih menghargai diri dia. Menghargai diri. Rupanya aku seorang yang boleh dekor rumah. Once dia hargai diri dia, dia akan rasa macam seronok je dalam kehidupan dia sebab dia tahu dia ada skill tu. Kan? Contoh bertukang. Selama ni aku tak pernah bertukang. Tiba-tiba masa PKP, boleh pula aku bertukang, buat almari sendiri. Okay? Once dia dah tahu skill dia hargai diri dia untuk ke arah yang lebih baik. Sebab tu saya katakan dalam fasa endemik ni kita perlu ada satu penghargaan diri ataupun penghargaan ke diri yang kita perlu rasai supaya kita lebih seronok untuk kita hidup, lebih seronok untuk kita raikan kehidupan kita pada masa akan datang. Macam itulah. Betul Cik Rahman, saya setujulah. Menghargai peluang yang diberikan, menghargai setiap apa yang kita ada, itu pun sebenarnya sebahagian daripada kita meraihkan kehidupan. Raikan kehidupan orang perempuan. Kita dah dengar banyak sangat benda negatif dah sekarang ni, pandemik dan sebagainya, banyak sangat benda yang negatif. Jadi it's about time lah kita open jiwa kita open kita punya orang kata penerimaan kita kepada benda yang lebih positif, which is kehidupan sendiri lah. Okay. Kita ada beberapa soalan daripada warga kerja. Okay, so sekarang kita baca. Dia cabut dia. Okay. Cabut satu. Kita cabut satu dulu ya. Okay, yang ni daripada KKR, Kementerian Kerja Raya. Soalannya, bagaimana ingin menguruskan emosi di tempat kerja selepas pandemik? Saya risau setelah lama bekerja dari rumah. Macam tadilah. Yelah, Kan? kita dah ulas tadi Siapa kan. nak jawab? Boleh, sama-sama jawab tak apa. Okay, untuk ini daripada mana tadi? KKR. KKR, Warga Kementerian Kerja Raya. Jadi kalau kita lihat pengurusan emosi sebenarnya kalau kita lihat pada pengurusan emosi selepas bekerja dari rumah, memang ada sepatutnya penyelarasan emosi di situ. Sebab satu, macam saya katakan tadi lah, kita dah lama sangat bekerja daripada rumah, kita dah lari identiti. Yang pertama identiti lah, macam saya katakan lah, ini sebenarnya adalah sebahagian daripada identiti. You pakai uniform, tak kisahlah you pakai kemeja ke apa ke, ini adalah identiti you. You pakai benda ni pun identiti you sebenarnya.
Ini yang membezakan antara kita dengan orang lain di luar. Ya. Bezanya kat sini. Jadi apabila kita ada pride, pride, kebanggaan. Ya. Kita sarung saja apa saja kita buat, kita ada kebanggaan. Itu dah mempengaruhi emosi kita. Betul. Jadi macam mana nak menguruskan dengan baik? Satu adalah penerimaan lah. Satu, terima hakikatnya yang kita dah start masuk kerja balik besok lusa ni. Ya. Nak menerima hakikat tu yang penting. Kalau tak boleh terima hakikat tu yang jadi masalah. Ya. Apabila dah tak terima hakikat, dia akan asyik, percayalah cakap saya, benda ni akan keluar selalu. Ayat yang akan selalu keluar, dulu tak macam ni pun. Kan? Dulu saya hantar email je. Nampak? Dulu macam ni. Ataupun masa saya BDR, dulu BDR. Ni antara ayat yang akan komen lah. First month, second month masuk balik kerja, dia akan jadi macam tu. So kalau yang bertanya ni adalah ketua jabatan, you kena prepare some resistance lah kepada anak-anak buah you. Tapi dalam keadaan yang sama, pemahaman kepada emosi tersebut. Mungkin ada setengah individu dia agak suka untuk nak buat adjustment, adjustment kepada benda ni. That's why dia ada penolakan awal. Tapi lama kelamaan benda ni akan baik. Tapi dalam masa yang sama, pengurusan emosi kita tu kita kena lihat juga penerimaan lah. Kalau kita dah tahu ada penolakan daripada warga kerja ataupun anak buah ataupun daripada bos, penerimaan kita kepada penolakan tersebut, itu yang penting. You jangan lawan api dengan api. Saya cerita, dia akan menimbulkan situasi yang tidak senang bagi semua orang yang berkaitan. Saya cerita, you main lah tarik tali sekejap. Ataupun paling tidak, kalau you rasa tertekan, you datang jumpa kita orang. Datanglah cawangan full saya. Kalau you tak apa, you luahkan apa kekecewaan you ke apa ke, and then we'll strategize, tengok macam mana untuk menguruskan emosi dengan baik. Tapi yang paling penting adalah penerimaan you. Bercakap berkenaan dengan penerimaan kan, satu penerimaan, yang kedua, anda perlu bersedia. Perlu bersedia dari segi segala aspek, mental, fizikal. Sebabkan apa? Sebabkan once kita dah bersedia, kita dah tahu apa yang kita nak buat, dan kita akan dah tahu kalau anda kata konflik masa akan datang tu berlaku pada kita, kita boleh untuk uruskan dia. Bersedia dari segi aspek, any aspek yang kita akan hadapi. Bersedia dari segi mental, dari segi fizikal, dari segi kita punya kekuatan, self resilient kan. Bersedia, tetapkan kita punya kesediaan diri ni untuk kita berhadapan dengan any konflik yang akan berlaku. Dan mungkin selepas kita berhadapan dengan konflik yang berlaku, once kita dah bersedia, kita akan rasa macam, wow, aku boleh uruskan hal-hal seperti ini. Once you bersedia, itu je. Dia terima, bersedia kan. Macam Cik Rahman kata tu betul lah. Bersedia tu is one part, di mana kalau tanya saya lah, direct saya bagi tahulah pada yang bertanya ni, sediakan checklist lah. Senang cerita, kalau nak uruskan emosi dengan baik, selepas daripada isu bekerja daripada rumah ni, you sediakan checklist. Antara checklist ni adalah expectation ataupun pengharapan daripada orang-orang sekeliling. Itu sahaja. Ada setengah orang expect yang mana perubahan tu berlaku dengan secara perlahan. Jadi you kena expect benda tu, and then you lower your expectation. You tak boleh anggap yang mana orang kata anak buah you ataupun bos you boleh memahami you. So mereka sendiri ada set masalah mereka sendiri, dan it's not your power to control their emotion ataupun motivasi diorang. You don't have any power over this. Cuma isunya adalah you ada power ataupun ada kuasa untuk urus diri sendiri. Jadi sediakan checklist sebenarnya. Macam contoh, kemungkinan besar aku akan menerima penolakan daripada ni, penolakan daripada ni, penolakan ni. Jadi apa yang aku perlu buat? Buat checklist tu. Itu yang paling simple lah senang cerita untuk menguruskan emosi tadi. Settle pengurusan emosi. Okay Encik Alright. Soalan kedua. Dari KKR juga. KKR juga. Saya masih risau berkenaan dengan COVID ini. Bagaimana caranya untuk saya mengelakkan kerisauan ini? Dia risau lagi. Ini maksudnya dia dalam fasa paranoid kot. Kan? Dalam fasa paranoid. Lebih pada paranoid. Paranoid ataupun dia anxiety lah. Anxiety. Dia rasa bimbang. Saya rasa mungkin saya boleh jawab dulu lah. Kalau anda kata, untuk tuan yang bertanya ni, memang dalam fasa sekarang ni kita akan rasa risau, kita akan rasa takut untuk berhadapan dengan COVID. Sebabkan banyak peristiwa buruk yang kita lalui lah, yang kita nampak, yang kita alami. Tapi macam mana pun kita perlu untuk uruskan dia.
Okey, kita perlu untuk uruskan dia. Kalau macam yang tuan yang bertanya ni, mungkin warga kerja kita yang bertanya ni, mungkin dia dalam fasa paranoid dan anxiety. Dia sukar untuk menerima keadaan sekarang. Tapi dalam masa yang sama dia perlu untuk settlekan ataupun uruskan dia punya anxiety. Macam saya sendiri pun saya pernah alami keadaan anxiety yang sangat-sangat teruk. Dan sangat-sangat teruk sebabkan saya positif COVID. Okey, saya tak risau untuk saya declare sebab saya tahu ini adalah pengalaman saya dan saya perlu share. Once saya positif COVID, saya sangat risau untuk berhadapan dengan orang. Tapi sejauh mana kerisauan saya yang boleh saya yang boleh buatkan saya kembali kepada keadaan normal. Kalau anda kata saya sentiasa risau, ni mindset. Kalau sentiasa risau, tak boleh itu, tak boleh ni. Tapi macam mana pun kalau kita risau itu, risau ini, kita akan rasa kehidupan kita tak boleh jumpa kawan lah kan, tak boleh nak pergi sana lah, nak pergi sini lah. Kita perlu lawan kita punya mindset ke arah yang lebih terbuka. Okey, yang paling penting untuk kita mengelakkan kerisauan ni adalah satu, mindset tadi. Yang kedua, kita perlu untuk kawal diri kita dari segi SOP. Kan, dari segi SOP. Janganlah bila anda risau, anda nak lawan kerisauan anda pergi ke tempat-tempat yang crowded ataupun anda tak ikut SOP. Itu akan membuatkan kesan lebih buruk lagi. Mungkin salah satu untuk berhadapan dengan situasi kerisauan ni adalah mindset kita perlu kita betulkan supaya kita dapat untuk keluar daripada fasa anxiety ni. Mungkin Cik Afiq boleh tambah kot? Sebenarnya betul lah. Kalau ikutkan everything rest in your mind. Yep. Apa sahaja yang kita fikirkan itu akan berubah kepada tingkah laku kita. Betul. Jadi sebenarnya kalau macam untuk nak mengawal rasa takut pada COVID ni, sebenarnya satu adalah dari segi penerimaan apa usaha kita dah buat lah. Itu yang penting. Usaha apa yang kita dah buat. Contoh kita dah berusaha untuk nak mengawal penularan COVID ni dari segi vaksin ataupun dari segi penjagaan SOP. Kalau kita dah jaga pun tapi masih lagi kena. Inilah yang saya katakan tadi. Ada benda dalam dunia kita boleh kawal. Dan ada benda yang tak boleh kawal. Kalau dah kata benda tu dah nak kena kat kita, nak macam mana? Tentuan kan. Jadi walaupun dalam erti kata yang lain, tak semestinya kita perlu takut 100% kepada COVID. Macam saya bawa benda ni daripada awal tadi. Okay, which is COVID is here to stay. COVID akan sentiasa akan ada lah. Cuma kita kena belajar cara macam mana untuk kita nak hidup bersama dengan COVID. Jadi kalau tuan ataupun puan yang bertanya ni dah start untuk rasa risau ataupun takut, it's adjustment lah. Sebenarnya kalau tuan-tuan puan yang bertanya ni dah ada usaha ke arah macam mana cara untuk nak mengawal ataupun mengelakkan daripada penularan dan sebagainya, then you did your part already. Sebab saya dapat rasakan yang sebenarnya fear ataupun ketakutan, kebimbangan tuan ataupun puan ni based on kepada what if kalau sekiranya benda tu berjangkit dengan dia. Jadi dalam keadaan macam ni, saya nak tuan ataupun puan fokus kepada benda yang lebih positif. Do not fokus pada benda yang negatif. Kalau you asyik tengok poster KKM yang hari ni 20,000, hari ni 16,000, hari-hari, itu adalah negative negative reinforcement. Dalam psikologi kita panggil sebagai negative reinforcement. Ini dah terlalu banyak masuk dalam negatif dalam pemikiran you setiap hari. So itu dia akan feed ataupun memberikan makanan kepada ketakutan kita. Jadi sebenarnya instead of you fokus pada poster warna merah tu, you fokus pada poster warna hijau, which is yang sembuh. Inilah langkah yang paling simple kita boleh buat. Salah satu lagi perkara, jangan fokus pada spekulasi yang dekat media sosial tu. Kadang-kadang kita pun ada banyak berfikir benda yang negatif ataupun tidak rasional. Dalam terma ada tidak rasional disebabkan oleh kita dah start takut, dah bimbang. Campur pula, aku dengar doktor ni kata macam ni, aku dengar nurse ni kata macam ni, dia mula masuk macam-macam. Bila kita dah masuk macam-macam yang negatif, part-part negatif dan berkenaan dengan perkara-perkara macam ni, dia akan jadi map dalam kepala kita. Once dah jadi map dalam kepala kita, dia akan wujudkan trance. Trance ni yang akan membuatkan kehidupan kita rasa orang panggil jadi habit. Cik, aku dah biasa macam ni, aku dah biasa macam ni. Benda ni tak boleh, benda ni
tak sepatutnya berlaku. Once kita dah letakkan map, dia akan masuk ke dalam trance. Trance tu yang akan membuatkan kita rasa risau lah, takut lah. Trance ni benda di apa orang panggil, trance ni apa orang panggil? Dia subconscious. Subconscious, yes. Perkara apa kurang sedar, separa sedar. Ya. Contohlah kita dalam kehidupan kita, kebanyakan yang mengawal dalam pemikiran kita adalah benda-benda yang subconscious. Yalah, overthinking lah sebenarnya. Kalau betul. if you start to overthink about stuff, contohnya kalau let's say, ini contoh saya bagi you tengok ada satu bintik hitam kat sini kan. Lepas tu you rasa, bintik hitam apa ni, semalam tak ada ni, hari ni ada tiba-tiba. You buka website, you tengok kan apa tanda bintik hitam kat tangan. Dia tengok keluar pula, oh ni cancer, mampus. Terus you macam fikir, alamak aku dah cancer ke. Lepas tu start lah, dah start rasa lain macam. Dah start rasa aku dah nak mati ke apa benda. Dah start mula buat wasiat atau tiba kan. Padahal tak pergi jumpa apa lagi. So you don't start to overthink stuff. Kalau you rasa bimbang, find someone, talk about it. Fine lah kami ni, tak apa, tak ada masalah. Banyak je kes-kes anxiety yang kita bantu lah supaya dia lihat je sebenarnya kehidupan lebih pada tu. Ini yang kita nak bawa tu, raikan kehidupan tu. Kehidupan tu lebih daripada kebimbangan. Kebimbangan tu sebenarnya adalah part kita punya byproduct pemikiran je sebenarnya. Okay. Betul, saya Ada lagi setuju. soalan? Ada. Cuma saya setuju lah yang orang cakap apa, mindset kita tu. Kan sebab secara jujurnya lah, pada saya tak pernah tengok berapa puluh ribu kes hari ni. Betul, saya cakap secara jujur, saya tak pernah up status. Saya bukan tak ambil tahu, saya ambil tahu, tapi saya rasa benda tu macam Tak perlu kan? macam Cik Abi cakap lah, just a number kan. Maksudnya kalau kita nak risau pun benda tu tak akan berubah. So saya buat tak tahu je. Dan saya macam kata apa, okey, kita dah vaksin, jaga SOP, dan saya bertawakal sebab itu dah ketentuan. Betul. Dah ketentuan. So kita sebagai manusia biasa berdoa je lah. Yang tu je yang kita boleh jaga. Boleh buat. Kita dah jaga, kita dah buat semuanya. Maksudnya nak jadi juga benda tu, itu dah ketentuan Allah. Dan maksudnya orang kata kat situ kalau Allah dah orang kata dah bagi ujian tu pada kita, kita terima dengan hati yang terbuka. Itulah. Kan, sama lah, saya pun relate juga lah dengan hari ni kan. Contoh orang vaksin. Lepas vaksin, yelah saya pun faham ada yang vaksin tu, lepas daripada tu dia cerita lah pengalaman vaksin dia. Macam aku rasa lengoh lah, apa benda kan. Jadi nothing against them. Tapi kalau macam saya, kalau orang tanya kan, Cik Afiq dah vaksin? Kata dah vaksin dah. Ada tak side effect? Kata tak ada je. Saya akan kata tak ada je. Sebab kita nak encourage positive thinking. Supaya betul. Orang tak takut nak vaksin. Sebab saya pun tahu peranan saya dengan orang sekeliling. Macam setengah orang dia excited kan, first time cucuk ke apa benda kan. Aku rasa pening, aku rasa nak demam sehari suntuk. For me, tak apalah, itu hak you lah nak cerita kan. Tapi bagi saya, peranan saya, walaupun saya pening ke, demam ke, itu saya punya pasal. Tapi saya tak nak buatkan benda tu jadi satu benda yang ketakutan atau keraguan. Ya, betul, sebab penerimaan orang tak sama. Betul. Kan. Ada orang boleh positif, okey itu mungkin dia je rasa macam tu. Kalau saya fikir macam tu. Sebab tu saya kalau orang tanya kan, Cik Afiq macam mana cucuk ada saya kata, saya kata okey je. Okey je. Lepas cucuk dekat BMTC masuk balik kerja, tak ada masalah pun. Sebab tak sama kan. Badan masing. Sebab saya tahu peranan saya nak advocate supaya vaksin tu adalah benda yang yang baik untuk kita. Jadi saya tak naklah takutkan dengan itulah saya rasa pening lah, apalah, tak boleh lah, saya nak kena tidur lah satu hari. Tak apa, kalau you nak tidur kan ikutlah, suka hati you lah. Tapi untuk saya tak buat macam tu sebab saya nak jaga supaya tiada kebimbangan. Satu lagi pun kita perlu tahu setiap badan masing-masing ni ada berbeza. Ada yang mungkin dia ada terkesan tu disebabkan oleh faktor kesihatan dia sebelum ni. Ada yang dia tak rasa apa-apa pun disebabkan oleh faktor kesihatan dia yang baik mungkin sebelum ni kan. Kita tak boleh samakan semua badan orang tu dengan kita. Kita mungkin kita ada part kita, part orang lain pun ada juga part dia. So apa yang perlu kita tahu, apa yang kita dapat kita perlu uruskan. Kalau kita demam ke, terkesan ke, macam mana cara untuk kita uruskan kita punya setiap individu unik. Setiap individu tu unik. Manusia tu unik kan? Sebab tu bila kita kata setiap individu tu unik, itu jugalah point di mana kita kena raikan keunikan kita. Which is raikan kehidupan lah.
Kehidupannya unik kan. So you raikan instead of you takut, you lari dan sebagainya. Okay. Okey, soalan seterusnya. Soalan terakhir kan? Terakhir lah. Terakhir. Okey. Terakhir. Oh, okey. Okey. Terakhir. Okey. Daripada LLN. Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Soalannya, saya rindu untuk beraktiviti seperti dahulu, tetapi saya risau keadaan tidak akan sama seperti dahulu. Apa yang boleh saya ubah dari segi pemikiran tentang ini? I see. Dia Okay, nak dia position. nak beraktiviti seperti dulu. Okey. Tapi dia takut benda tu tak sama. Takkan sama lah Of kan? course lah. SOP lah target Bagi semua. bagi saya lah, orang yang menjawab ni dia ada banyak dalam pemikiran dia. Dia nak seperti yang dulu, tapi dia takut tak sama rasa ataupun feel dia tu. Tapi memang betul, saya boleh katakan benda ni boleh katakan 100% true lah. Sebab satu, walaupun let's say border dah buka, kita masih boleh kena berjaga-jaga, berhati-hati. Sebab macam saya katakan tadi, COVID akan sentiasa ada. Selagi mana kita boleh lawan COVID tu, selagi itulah kita akan lawan. Tetapi penjagaan ataupun pematuhan kepada SOP tu tetap ada. MySejahtera ni akan jadi benda yang normal. Sebab kita nak contact tracing dan sebagainya. So dia akan jadi kita tag je. No problem. Kalau you nak pergi cuti ke, you nak naik kapal terbang ke, benda tu jadi benda wajib dah. Sila mula kerajaan Malaysia buat keluar satu bracelet dia letak sini. Tu kau tag je kat situ. Kan? Tak payah nak bawa keluar phone dah. Contoh, nanti kan korang-korang yang mana pro konspirasi ni kata macam-macam pula kan kalau kerajaan macam tu lah. Tapi kalau let's say macam tu memudahkan lah kan. Senang betul. Contoh polis pun senang angkat je benda tembak tu lah. Tengok gelang cik, tag, okey dah dua dos, okey jalan. Kan senang, mudah contohnya kan. Tapi benda tu memang akan tidak sama lah. Tetapi bila kita kata tidak sama, hanya prosedur saja. Tetapi kenikmatan beraktiviti tu tetap sama. Bukan kata you nak kena duduk beraktiviti, nak makan nasi dengan anak-anak you berkelah polis duduk kat sebelah. Tak. Benda tu takkan jadi. Sama je, you still boleh okey dengan anak you dekat taman, you boleh main, you boleh cuma penjagaan SOP je lah, mungkin lah. Tapi once WHO ke mungkin in future kalau dia dah declare worldwide endemic, maksudnya kita mungkin dah perlu treat COVID ni macam common cold ataupun benda yang biasalah, demam dan sebagainya. So mungkin benda tu hanya sebagai satu proses sahaja. You tak perlu risau pun pasal benda ni mengubah kehidupan you. Sebenarnya aktiviti tu tetap sama. You nak pergi tengok wayang pun, pergilah tengok wayang. Bukan kata you duduk sini, mak you duduk kat sana. Kan, ataupun jauh-jauh kan. Kemungkinan besar dalam kelompok yang sama boleh duduk rapat-rapat. Tapi keluarga yang ni duduklah jauh sedikit. Contohnya itu sahaja, proses sahaja, SOP je yang berbeza. Aktiviti tetap sama, masih boleh diraikan seperti sebelum ini. Tapi risau sebenarnya tuan. Tergantung pada kita kan. Macam mana kita nak raikan kehidupan kita tu. Betul. Yelah, yang sebelum ni kita selalu keluar bersama dengan keluarga. Kita selalu keluar berpiknik, berkelah. Dan kita selalu konvoi, contoh kan. Selalu konvoi. Pergi Krabi. Pergi Krabi apa semua. Orang kan. mesti dah gatal nak pergi Krabi kau tunggu je lah. Tapi once dah masuk pandemik and then masuk ke fasa endemik, kita perlu juga berjaga-jaga sebabkan oleh kita tak nak wujudnya satu varian yang lebih besar lagi. Itu yang paling kita risau. Betul. Kan? Kita tak nak wujudkan satu varian yang lebih teruk lagi. Itu yang paling kita risau. Sebab tu kita perlu berhati-hati dari segi kawalan kendiri kita, dari segi kawalan terhadap keluarga kita, dari segi kawalan dalam masyarakat kita. Itu perlu kita fokuskan. Berkaitan dengan risau tak dapat kenikmatan seperti dulu. Tuan-tuan dan puan dekat luar sana, jangan berfikir ke arah tak dapat nak enjoy macam dulu. Anda akan enjoy dengan diri anda pada situasi itu. Saya yakin anda akan enjoy, anda akan adapt dengan situasi tersebut. Popcorn rasa sama je. Kalau beli popcorn dekat Pawagam dulu dengan sekarang sama je. Apa yang kau buat dengan popcorn tu yang berbeza. Kau campak kat orang lain lah. Sebab kita akan enjoy dengan situasi yang kita hadapi pada masa tu. Bukan kita akan enjoy, dulu aku enjoy macam ni, sekarang aku enjoy macam ni. Tak. Cuba tanya diri tuan-tuan dan puan. Adakah tuan-tuan dan puan rasai enjoy pada waktu kanak-kanak?
Okay, kalau anda kata tuan-tuan dan puan ada apa rasa perubahan dia, itulah yang membuatkan anda tuan-tuan dan puan membuatkan diri anda enjoy, membuatkan diri anda apa panggil seronok mengikut situasi yang anda hadapi pada masa itu. You savor the moment lah. Yeah. You nikmati, hargai setiap detik yang you buat aktiviti tu. Betul. Kalau you senanglah untuk kita recap kan, kita wrap up sebelum kita habis ni. Untuk menghargai kehidupan, kita kena be in the moment. Kalau you bercuti dengan keluarga, dapat bercuti ataupun balik kampung keluarga, tapi dalam fikiran you masih memikirkan pasal COVID, you fikirkan pasal macam-macam lagi lah benda negatif dalam kehidupan, you tak raikan kehidupan. Sebenarnya you masih dalam kebimbangan ataupun ketakutan. So this is not something yang which is very good lah. Jadi sebenarnya you need to live in the moment. Kalau memang betul you duduk bermain dengan anak, you bermain dengan anak. Kalau betul you enjoy duduk tepi pantai, you enjoy tepi pantai. Tak payah fikir pasal COVID sebenarnya. It's about time lah kita ubah pemikiran kita untuk kita rasa selesa dan juga still berhati-hati. Bukan takut berhati-hati dengan COVID. Masih ada perlu lagi ambil tindakan SOP tu. Tapi you need to live in the moment lah. Kalau once kita masuk kerja, kita pun perlu enjoy juga kerja. Kena ada dapat kemanisan tu. Kalau besok dapat Maybank to you tu, dapat gaji tu, tak adalah rasa galat sangat nak pergi ambil duit kan. Sebab kita dah ada rasa kemanisan bekerja. You know, setiap keyboard yang kita klik tu, kita dapat rasa meresap masuk ke dalam paycheck kita. Jadi macam tu lah, itu yang kita maksudkan dengan meraihkan kehidupan tadi. Hari ni kan? Itulah orang cakap apa, itulah perubahan hidup namanya. Maksudnya hidup ni tak semestinya selalu indah. Dan hidup ni juga tak apa orang kata, tak akan sengsara selamanya. Macam maksudnya, lagu pula maksudnya kita kena cuba sesuaikan. Cuba sesuaikan diri kita dengan kehidupan sekarang ni. Apa orang kata, dah ditentukan kita berada dalam zaman COVID-19. So nak tak nak kita kena teruskan kehidupan kita juga. Maksud orang kata apa yang Allah tentukan tu, maksud ada kebaikan dan keburukannya. So untuk lebih kita menjadi positif dan untuk meraihkan kehidupan kita dengan lebih sempurna dan bermakna, kita ambillah kebaikannya. Pada saya ambil Fokus lebih pada kebaikan. Yang penting satu pada kita lah, penerimaan dan tawakal tu. Betul. Yang fikirlah bukan tak apa. Benda tu kita boleh adjust. Kalau tak boleh adjust tak apa. Kami ada cara perusahaan psikologi. Datang je jumpa kami. Okay. So sebelum kita nak mengakhiri kita punya siri pada kali ini, dijemput saya ingin mewawarkan kepada semua warga kerja, kami akan mengadakan Hari Psikologi, sambutan Hari Psikologi untuk tahun 2021, temakan meraihkan kehidupan. Ada pelbagai lah aktiviti aktiviti secara maya pun ada nanti. Ataupun dengan ber-SOP lah. Dengan ber-SOP yang kita tawarkan kepada warga kerja yang bertemakan meraihkan kehidupan lah. Jadi kepada peserta yang berminat, mungkin boleh mendaftar. Once dah ada pendaftaran dibuka, dah ada hebahan, nanti kita akan buat lah. Jadi tuan-tuan puan yang berminat boleh mendaftar. Jadi kita akan tengoklah ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik ataupun macam biasalah Hari Psikologi ni. Saya selalu panggil psikologi ni macam hari kantin sekolah kan. Hari yang mana kita meraihkan. Ya, betul. Kita meraihkan kesejahteraan minda. Jadi pelbagai lah yang mana tuan-tuan puan dah biasa dengan kami tu, bolehlah datang lagi nanti. Pada warga kerja yang mungkin first time ke, jadi mungkin juga boleh join juga nanti. Kita bukalah, tapi macam biasa disebabkan oleh SOP, tempat tu a bit limited sedikit. Tetapi kita juga masih ada aktiviti yang terbuka di mana mengikut SOP juga, mungkin ada pameran, ada jualan dan sebagainya. Tapi dalam mengikut SOP tu mungkin ada beberapa lah yang kita boleh masukkan dalam satu masa tu. Okay, jadi insyaAllah lah, see you there lah. Okay, Save jaga the diri. date Save the date. Yeah. Okay. Jaga diri, jaga keluarga kita untuk kita berhadapan dengan situasi yang akan datang supaya kita lebih menghargai dan lebih apa orang panggil, dapat meraihkan kehidupan kita dengan lebih positif. Ya. InsyaAllah. Paling penting hargai dan raih kehidupan anda. Okay. Sebelum kita mengakhiri ni, dari saya,
kerana Allah kita lahir, kerana Allah kita hidup, kerana Allah kita berjaya, kerana Allah kita bahagia, dan kepada Allah juga kita wajib bersyukur. So bersyukurlah kita walaupun hidup di dalam orang kata zaman COVID-19 ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.